Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Ibnu Sabil. wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi insya-Allah ini kita akan meneruskan membicarakan ini dalam bab ini zakat. Dan kita telah sampai kepada Ibn Sabil ya. Maka pengajian kita yang lepas kita membicarakan tentang asnaf. Apa yang dimaksudkan dengan asnaf fi sabilillah. Jadi kita membicarakan fi sabilillah adalah mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud daripada jihad untuk menegakkan kalimat Allah. Bukan yang ini dengan sebab keduniaan. Tetapi untuk mempertahankan agama dan tanah air dan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita membicarakan golongan mujahidin yang diberikan duit zakat bukan al-murtazaqah. Bukan golongan yang diberikan gaji. Bukan golongan yang diberikan gaji. Tetapi mereka adalah golongan yang volunteer. Maksudnya mereka berjihad tidak diberikan apa-apa jenis gaji. Maka golongan ini kita memberikan zakat ini kepada mereka. Maka dia mengatakan dia memerlukan kepada untuk beli alat perang. Dia memerlukan bagi ongkos ini untuk dia pergi dan balik dan sebagainya. Maka kita boleh diberikan duit zakat ini kepada mereka. Ini yang dimasukkan dengan fi sabilillah. Jadi fi sabilillah, apa yang saya ingin juga mengatakan adalah kita tak boleh mengatakan semua orang yang melakukan satu benda kerana Allah semua fi sabilillah. Ini daripada masalah ataupun musibah zaman semasa. Apabila duit zakat itu diberikan bukan kepada ahlinya. Jadi kita tidak boleh memberikan duit zakat atas nama fi sabilillah bagi seorang yang berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh ke tidak boleh? Satu orang dia mengatakan saya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berikan saya zakat. Kita ada asnaf ke tidak bagi orang yang berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita mengatakan fi sabilillah termasuk apa saja? Satu orang mengatakan saya fi sabilillah. Apa maksud awak fi sabilillah? Dia mengatakan saya mengajar agama. Saya mengajar agama. Ini bukan fi sabilillah. Bukan fi sabilillah dalam bab zakat. Kalau dalam segi makna bahasa Arab dia fi sabilillah. Kita mengatakan satu orang dia mengatakan saya melakukan ini ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, saya fi sabilillah. Kita hari ini kita lihat orang semua banyak orang mengatakan sedemikian. Ada orang yang jual barang pun dia mengatakan saya fi sabilillah. Jual barang pun fi sabilillah. Maka kita bukan membicarakan tentang makna fi sabilillah dalam segi bahasa. Dalam segi bahasa kita buka kamus, bukan. Kita berbalik kepada istilah fuqaha. Balik kepada Al-Quranul Karim. Apabila Allah mengatakan fi sabilillah, apakah yang dimaksudkan dengan ayat surah Taubah ini fi sabilillah? Yang dimaksudkan adalah al-muqatilun. Kita buka kita fikir, ini yang kita lihat ulama kita. Ulama kita membahaskan perkara ini. Taib, ada orang mengatakan kat Singapura tidak ada asnaf ini. Ada tak di Singapura yang orang keluar berjihad? Tidak ada. Taib, jadi apa kita buat? Maka kita mengatakan tidak ada fisabilillah di Singapura. Apa masalahnya? Kita mengatakan tidak ada fisabilillah di Singapura. Maka apa kita buat dengan duit zakat yang kita ada? Kita berikan kepada asnaf yang wujud. Di Singapura kita ada fakir. Di Singapura kita ada miskin. Di Singapura kita ada raghimin. Kadang-kala kita ada fisabilillah. Fisabilillah bukan tiap-tiap kali ada fisabilillah. Kadang-kala ada yang fisabilillah. Dan zaman sekarang susah nak dapat fisabilillah. Disebabkan kita ada debit card dan credit card dan sebagainya. Nanti kita akan lihat apa yang disebutkan oleh penulis. Begitu juga wafi riqab, kita tidak ada hamba mukatab. Kita tidak ada hamba yang mukatab. Bahkan bukan Singapura saja, satu dunia tidak ada hamba yang mukatab. Jadi apabila asnaf tidak wujud, maka kita memberikan duit zakat kepada asnaf yang wujud. Maka di Singapura mungkin kita mengatakan ada 4 asnaf yang wujud. Pertama sekali kita ada fakir, kita ada miskin, kita ada ibn sabil, kita ada raghimin, orang yang hutang, dan kita ada muallaf. Kita ada muallaf. Tamam. Sekarang kita akan masuk kepada wa ibnus sabil. Kita teruskan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Sabil ialah
Musafir yang melewati daerah zakat atau memulai kepergian yang mubah dari daerah zakat sekalipun untuk rekreasi atau ia rajin bekerja. Lain halnya bila musafir maksiat, kecuali jika telah bertaubat atau musafir tanpa tujuan yang benar, misalnya orang yang bingung. Ibn Sabil diberi bahagian yang cukup dengan kebutuhannya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, baik biaya nafkah, pakaian selama pergi sampai pulang jika tidak memiliki harta di tengah perjalanan atau di tempat tujuan. Nah, di sini kita lihat penulis mengatakan wa ibn sabil wa huwa musafirun mujtazun bi baladiz zakat. Pertama sekali dia adalah musafir. Musafir. Maka kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang tinggal di Singapura misalan atas nama Ibn Sabil. Atas nama yani Ibn Sabil. Ini adalah perkara yang pertama yang disebutkan ini oleh yani penulis. Selepas itu dia mendatangkan kepada pengecualian. Asalnya kita mengatakan Ibn Sabil musafir. Ibn Sabil musafir. Adakah dibolehkan kita memberikan duit zakat bagi satu orang yang misalan dia mengatakan saya nak kena pergi luar negeri tapi saya tidak ada duit sama sekali. Maka saya memerlukan ini untuk melakukan sesuatu. Ataupun yakni untuk pergi yakni kepada sebuah yakni tempat disebabkan yakni ada musibah ataupun ada hajat yang perlu saya lakukan. Tetapi saya tidak ada wang. Maka di sini penulis ini mengatakan dibolehkan kita memberikan kepadanya duit zakat. Tapi dengan syarat dia bukan atas dasar maksiat. Ini adalah perkara yang kedua yang ini beliau yang ini mengatakan. Jadi perkara yang pertama adalah musafir yang datang daripada luar negeri. Dia masuk ke negeri Singapura misalan, selepas itu tak ada duit nak balik. Ini biasa Ibn Sabil, kita bicarakan masalah mereka adalah mereka sekarang di dalam ini sebuah negeri dan selepas itu mereka menghadapi masalah. Sama ada kita mengatakan dia tak dapat balik ini kepada negerinya sebab ini dia tidak ada wang ataupun duitnya hilang. Ada orang yang ini dia pergi sebuah negeri, lepas itu dia rompak. Duitnya hilang. Dan dia tidak ada duit untuk dia kembali ini kepada negerinya. Ini kita mengatakan Ibn Sabil. Kita memberikan kepadanya duit zakat untuk dia balik ke negerinya dan juga untuk dia tinggal untuk beberapa hari. Yang ni misalnya dia book tiket nak balik ke negerinya. Jadi kita tanya dia punya tiket berapa? Jadi misalnya dia punya tiket ini misalnya 1,200. Selepas itu tiket misalnya lagi 2 hari dia punya flight. Jadi dia memerlukan wang ini untuk tinggal kat hotel. Dan dia memerlukan wang untuk makan dan minum. Ini juga boleh diberikan daripada duit zakat. Yang ini duit zakat termasuk duit tiket, termasuk duit belanja, termasuk duit hotel. Sampai yang ini disampaikan ke negerinya. Maka ini kita mengatakan Ibn Sabil. Walaupun mungkin orang ini kaya, tapi dia tidak ada duit. Sekarang dia tidak ada duit, tapi dia kaya. Misalnya kat negerinya, misalnya dia ada duit, tapi dia mengatakan, saya sekarang ada masalah, saya tak dapat keluarkan duit. Kalau zaman dahulu ini misalnya belum ada ni credit card, debit card ni semua kan. Satu orang yang ni dia keluar negeri ya khalas ya. Ni dia punya duit sama ada dia bawa duit ataupun dia tak bawa duit. Kalau duit ni hilang, habis. Dia terpaksa minta orang dan sebagainya atau pinjam dan sebagainya. Ini kita mengatakan Ibn Sabil. Tapi biasanya zaman sekarang disebabkan ada online banking dan sebagainya, maka dia memudahkan atas musafir. Satu orang ini dia musafir hatta kalau duitnya hilang, na'udzubillah. Kalau duitnya hilang sekalipun, maka dia boleh contact dia punya bank ataupun dia boleh bikin online transaction, dia boleh beli tiket ini online. Ini kita mengatakan kalau selagi mana dia ada wang, maka dia bukan yang Ibn Sabil. Dia bukan yang Ibn Sabil. Jadi yang pertama sekali beliau mengatakan seorang musafir. Apakah musafir? Mengatakan mujtazun bi baladiz zakat. Yang ini dia keluar daripada negerinya dan dia sampai yang ini kepada negeri yang mana dia dalam keadaan boleh menerima ini zakat, maka kita mengatakan dia daripada Ibn Sabil. Beza dengan satu orang yang dalam negeri. Kalau dalam negeri dia mengatakan saya ini tak dapat balik ini ke rumah saya ini dan sebagainya. Biasanya orang yang dalam negeri ini biasa rumahnya tak jauh. Yang ni biasanya dia boleh dapat bantuan, kebiasaan.
Melainkan kalau dia tidak boleh dapatkan bantuan dan sebagainya, maka itu adalah perkara yang yang berbeza. Dia bukan daripada golongan Ibn Sabil. Hatta kalau kita memberikan duit zakat bukan daripada asnaf Ibn Sabil, mungkin kita memberikannya daripada rahimin, misalan, ataupun kita memberikannya atas dasar fakir dan miskin. Sebab ini dia bukan musafir di dalam negeri. Jadi perkara yang kedua, au munshi'u safari mubahin. Penulis mengatakan dia adalah safar yang mubah, safar yang bukan maksiat. Safar yang bukan ini maksiat. Kalau dia safar yang maksiat, tidak dibolehkan kita memberikan kepadanya duit zakat. Ini akan disebutkan nanti. Walau li nuzhatin. Penulis mengatakan walaupun dia keluar negeri disebabkan nuzha. Nuzha ini kalau dalam bahasa kita panggil apa? Macam apa? Jalan-jalan, makan angin. Dia keluar daripada negerinya bukan untuk ibadah ataupun bukan untuk belajar agama dan sebagainya, tapi dia keluar daripada negeri untuk turis. Dia nak makan angin. Lepas itu duitnya semua hilang. Maka tak ada masalah. Kita berikan kepadanya duit daripada duit zakat. Au kana kasuban. Penulis mengatakan walaupun orang ini dia boleh bekerja. Maksudnya di sini, adakah dibolehkan kita memberikan kepadanya duit zakat kalau sekiranya dia boleh bekerja? Nah, kita berikan kepadanya duit zakat walaupun dia boleh bekerja. Sebab masalahnya di sini adalah bukan sebab pekerjaan. Masalahnya adalah dia tidak ada wang. Maka dibolehkan kita memberikan kepadanya daripada duit zakat. Bi khilafil musafiri li ma'siyatin illa intaba. Berbeza kalau sekiranya seorang itu dia safar sebab maksiat, tidak dibolehkan kita memberikan kepadanya duit zakat. Dia datang ke Singapura misalnya main judi. Selepas itu duitnya semua habis. Dia tidak dapat balik. Maka tidak dibolehkan kita memberikan kepadanya daripada duit zakat. Sebab ni adalah safar maksiat. Tapi ulama kita mengatakan melainkan kalau dia bertaubat. Dia datang kepada kita, dia mengatakan astaghfirullahalazim, ini adalah satu pengajaran bagi saya tidak akan buat lagi sebab saya melakukan perjudian. Allah Subhanahu Wa Taala menguji saya dengan keadaan saya seperti ini. Harap ini saya mendapatkan bantuan. Saya nak balik negeri, tak ada duit. Duit saya semua habis dekat kasino. Maka kalau sekiranya dia bertaubat, maka kita memberikan kepadanya duit zakat, sebagai ibn sabil. Dan juga tidak dibolehkan kita memberikan duit zakat kepada wal musafiri li ghairi maqsidin sahih kal haim. Ini haim ini satu orang dia keluar negeri, tak tahu mana dia pergi. Dia tidak ada tujuan. Dia tidak ada tujuan. Kita kalau dalam bab jamak dan qasar, kita mengatakan tidak diberikan rukhsah kepada haim. Sebab dia tidak ada tujuan. Dia keluar daripada rumahnya dan dia tidak ada mana-mana tujuan. Maka ini adalah dua golongan penulis yang mengatakan. Pertama sekali adalah satu orang yang safar maksiat. Yang kedua adalah seseorang yang safar yang tanpa tujuan. Nah, teruskan. Ustaz, yang musafir ni, adakah yang musafir dimasukkan sebagai dalam bahasa iaitu orang yang mendatang, ataupun dia nak kena ikut syarat-syarat musafir, seperti tidak boleh tinggal di satu tempat lebih daripada beberapa hari, tak masuk hari pergi yang balik, bukan yang mana dia tak tahu berapa lama kat sini sampai yang had. Berkenaan dengan tarif ini musafir, yang kita mengatakan musafir ini seseorang yang tinggal di sebuah tempat kurang daripada 4 hari. Ini adalah berkenaan dengan solat jamak dan qasar. Tetapi di sini musafir yang dimaksudkan di sini dalam bab zakat adalah seorang yang keluar daripada negerinya. Dia keluar daripada negerinya. Maka dia tak kira sama ada dia 3 hari ke 4 hari ke 5 hari ke 6 hari. Sebab masalahnya di sini adalah dia
dia tidak ada wang untuk balik kepada negerinya. Dia tidak ada wang ini untuk balik ini kepada negerinya. Dan kenapa dia tidak ada wang untuk balik kepada negerinya? Sebab dia jauh daripada rumahnya. Dan duitnya hilang sebagai misal. Maka ini kita mengatakan musafir. Kita boleh memberikan duit zakat. Kita tidak tanya dia misalan, oh awak dekat sini berapa hari? Kalau 3 hari kita boleh kasih zakat. Tapi kalau dah 5 hari dikirakan mukim. Kalau dalam berkenaan dengan jamak dan qasar. Kita tidak mengatakan sedemikian. Yang dimasukkan dengan musafir di sini adalah seseorang ini yang keluar daripada rumahnya, negerinya, afwan. Jadi kita boleh memberikan kepada duit zakat walaupun ini misalan satu orang misalan dia stranded 1 bulan. 1 bulan stranded. Jadi sekarang dia mengatakan saya tidak ada wang. Saya 1 bulan kat sini. Adakah dibolehkan kita memberikan kepada dia duit zakat? Dibolehkan. Sebab maksud kita memberikan kepada duit zakat sebab dia tidak ada wang. Dia tidak boleh kembali kepada negerinya. Ini yang dimasukkan dengan Ibn Sabil. Dan kebiasaan orang yang musafir ini, kebiasaannya mereka kalau hilang ini duit, mereka susah nak dapat balik. Beza dengan orang yang tinggal dalam negeri. Satu orang kalau tinggal dalam negeri misalnya, dia keluar daripada rumahnya. Kalau dia tinggal kat Singapura misalnya, keluar daripada rumahnya, duitnya hilang. Yang ni biasanya dia boleh balik rumah, dia boleh ahli keluarganya boleh bantunya sikit dan sebagainya. Tapi beza, cuba bayangkan kalau kita pergi luar negeri, kita pergi Afrika misalnya. Lepas itu kita tak kenal orang kat sana. Kita tidak ada kawan kat sana. Dan selepas itu na'udzubillah min zalik, duit yang ni hilang. Di sini Islam memberikan kepada kita jalan keluar. Kita boleh pergi kepada orang Islam dan minta zakat daripada mereka. Kita mengatakan kita di musafir, Ibn Sabil, kita betul-betul tidak ada wang dan sebagainya. Dan kalau ada orang yang mengeluarkan zakat di sana, kita boleh meminta daripada mereka yang ni bagi yang ni duit zakat. Baik. Kita teruskan. Jadi Ibnu Sabil diberi bahagian yang cukup dengan keperluan dan keperluan orang yang menjadi tanggungannya. Baik biaya nafkah, pakaian selama pergi sampai pulang jika tidak memiliki harta di tengah perjalanan atau di tempat tujuan. Nah, di sini penulis mengatakan orang yang bukannya berpergi, dia diberikan secukupnya. Seperti mana tadi saya mengatakan, sekarang yang ni dia nak balik negerinya, duit tiketnya berapa? Selepas itu misalan dia bukan seorang misalan, dia ada ahli keluarganya. Dia ada suami dan isteri. Dia ada anak-anak. Maka juga yang ni kita boleh menggunakan yang ni duit zakat untuk membayarkan. Kita beli yang ni duit tiket mereka dan mereka memerlukan penginapan yang ni misalan, maka diberikan yang ni wang untuk mereka menginap, makanan, minuman mereka dan sebagainya. Nah, zahaban wa iyaban, pergi dan balik. Pergi yang ni dan balik. Ini pergi dan balik yang ni misalan, kalau satu orang yang ni misalan dia perlu keluar negeri misalan. Dia perlu keluar negeri. Dan disebabkan yang ni dia nak kena ambil ahli keluarganya di luar negeri untuk balik yang ni ke negerinya. Dia menghadapi yang ni masalah, tapi dia mengatakan saya tidak ada wang untuk melakukan sedemikian. Maka juga kita memberikan duit zakat kepadanya. Pada masa dia pergi dan juga ini balik. Ini return ticket. Kalau zaman sekarang kita panggil return ticket. Dan juga kita memberikan ini kepadanya duit zakat bagi ahli keluarganya, bagi nafkah ini bagi ahli keluarganya. Disebabkan yang ni dia apabila keluar daripada negeri juga dia memerlukan nafkah ini bagi ahli keluarganya. Jadi boleh faham insya-Allah ya. Jadi Ibn Sabil sama ada kita mengatakan satu orang yang dalam negeri dia keluar daripada negerinya dan dia tidak ada wang untuk kembali, ataupun kita mengatakan satu orang yang nak kena keluar negeri atas sebab-sebab yang ni yang diterima dan dia tidak ada wang, juga diberikan daripada duit zakat disebabkan yang ni dia tidak ada kemampuan yang ni untuk keluar daripada rumahnya. Tamam? Jadi juga diberikan kepada nafkah yang ni bagi ahli keluarganya. Kalau sekiranya dia tidak mendapatkan yang ni wang walaupun dalam perjalanan ni yang ni misalan, maka dia diberikan daripada duit zakat. Nah, teruskan. Orang yang mendakwakan diri berpergian atau berperang sabilillah bisa dibenarkan adanya tanpa dengan sumpah.
dan ditarik kembali apa yang sudah terimanya dari bagian zakat jika ternyata tidak rezeki. Sekarang yang ini misalan Seorang penulis tidak bisa diberi bagian atas nama dua penulis ini memberikan kepada kita misal. Misal satu orang ini dia datang kepada kita, dia mengatakan saya daripada luar negeri dan saya hilang sampai duit. Tamam? Saya hilang duit saya. Dan saya nak kena balik negeri. Saya boleh terima zakat. Jadi dia minta duit zakat ini misalan. Adakah kita membenarkannya? Ataupun adakah kita mengatakan kepada dia, tak, awak nak kena sumpah dulu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita akan percaya. Maka di sini penulis ini mengatakan tidak diperlukan untuk kita suruhnya untuk dia sumpah. Bukan satu kewajipan. Maka kita lihat kepada orang ini, kita lihat dia bukan orang Singapura. Dia daripada luar negeri. Dan dia memang keadaan terdesak. Dia mengatakan duitnya hilang, dia tidak ada duit, nak kembali dan sebagainya. Maka kalau kita merasakan dia ini betul, orang ini betul, yang ini bukan pura-pura, bukan bedek, bukan penipu dan sebagainya, maka kita boleh memberikan kepadanya duit zakat dan sah duit zakat. Tak perlu kita suruh dia sumpah. Tak perlu ini kita suruh dia. Tak perlu kita suruh dia sumpah. Tapi mungkin dia menipu. Zaman sekarang ni ada orang menipu juga. Dia bukan Ibn Sabil, cakap Ibn Sabil. Dia datang kat kita misalnya minta duit, dan ini banyak berlaku. Dia mengatakan dia daripada Bangladesh ke daripada mana gini, dan selepas itu duitnya hilang. Misalnya kita dulu yang di Masjid Khalid ini ada beberapa orang yang suka buat kerja macam ini. Dan kita dapat tahu mereka dengan muka-muka mereka. Sebab tiap-tiap tahun cerita sama. Jadi dulu bila saya masuk Masjid Khalid, saya tak tahu, saya pergi kasih duit. Lepas itu orang mengatakan, kenapa kasih? Ya ini memang yang ini rupanya tiap kali dia cakap dengan orang, mak dia meninggal, pasport hilang, duit yang ni semua hilang, dia curi ni. Lepas itu bila kita berikan dia duit, dia boleh ketawa dekat luar office. Jadi manusia macam ni pun ada juga. Jadi mereka menggunakan ini sebagai sesuatu hilah untuk mereka dapat duit. Biasa orang kalau dengar satu orang dia mengatakan mak dia baru meninggal. Cuba bayangkan. Mak dia baru meninggal, pasport ni hilang, dia tak dapat balik. Mak dia dekat Batam, orang Indonesia. Ini yang dikatakan kepada saya. Mak dia baru mak dia meninggal, pasport hilang, duit pun hilang. La ilaha illallah. Lepas itu dia mengatakan saya perlukan $100 dan dia sumpah dengan nama Allah, dia mengatakan saya akan bayar balik. Jadi saya kebetulan adalah $100 pada ketika itu, saya pun kasih. Tamam? Dia keluar daripada pintu, saya tengok dia ketawa dengan kawan dia semua. Sekali lepas tu rupanya saya dapat tahu, lepas itu orang kat sana mengatakan dia memang dah berapa orang dekat situ dah kena macam itu. Nampak? Jadi ada golongan-golongan ni dia pakai sindiket. Jadi zaman sekarang wallahu alam ini kita nak kena jaga-jaga juga. Kita nak kena jaga-jaga. Tapi asal kalau kita balik kepada hukum yang disebutkan oleh fuqaha di sini, kita kena lihat. Tapi kalau kita tahu yang dia ni penipu, sindiket dan sebagainya, tak boleh kita kasih dia duit zakat. Tapi kalau kita lihat satu orang ini masya-Allah, kita berbual dengan dia dan dia betul-betul terdesak misalnya, ataupun kita kenal dia, ataupun kawan kita kenal dia misalnya. Orang ini mungkin kita tak kenal dia, tapi kita ada kenal orang yang kenal dia, dan kita cek dengan orang ini, betul ke orang ini dia mengatakan dia hilang duit sebab kita punya kawan mengatakan, oh ini kawan saya, dia memang dia datang daripada luar negeri, kesian dia apa jadi dan sebagainya, ada musibah dan belakang. Maka kita berikan daripada duit zakat yang kita ada, tidak ada masalah, dan tak perlu kita suruh dia sumpah. Ini yang penulis mengatakan wa yusaddaqu fi da'wa safari wa kadha fi da'wal ghazwi bila yamin, yakni tanpa sembahan, tanpa yang ini sembahan. Begitu juga satu orang mengatakan saya mujahid, saya mujahidin, tamam, ini fi sabilillah. Jadi adakah kita suruh dia sumpah? Sama juga, tak perlu. Tapi biasa ni kita tak jumpa orang datang kat kita mengatakan saya mujahidin. Ini adalah perkara yang biasa, tak berlaku ya. Sebab keadaan dunia sekarang. Tapi berkenaan dengan Ibn Sabil banyak. Yang ni orang kalau misalnya ni dia nak duit, dia buat cerita kan, kalau dia daripada luar negeri dia datang, maka dia boleh bikin cerita yang dia hilang duit dan sebagainya. Jadi tak perlu yang ni kita menyuruhnya ini sumpah, tetapi seperti mana saya mengatakan, zaman sekarang kita nak kena berjaga-jaga. Sebab kita ada sindiket, kita ada orang yang penipu dan sebagainya. Jadi kita harus yang ni menggunakan hikmah dan lihat yang ni kepada keadaan ini dengan baik.
Selepas itu beliau mengatakan wa yustaraddu minhu ma akhazahu illam yakhruj. Satu orang yang misalan dia mengatakan saya nak keluar negeri sebab saya ada masalah dengan masalah keluarga dan saya memerlukan bantuan daripada luar dan sebagainya. Saya memerlukan duit zakat ini untuk beli duit tiket untuk saya pergi dan balik. Kita berikan kepada dia duit zakat. Lepas itu tak jadi pergi. Jadi apakah yang perlu dia melakukan dengan duit zakat yang dia terima? Adakah dibolehkan dia ambil duit zakat itu dan beli barang ataupun dia belanja? Haram ke atas ni. Kenapa? Sebab ini adalah duit zakat bagi Ibn Sabil. Dan sekarang dia bukan Ibn Sabil. Maka dia tidak boleh menerima duit zakat itu. Dia nak kena kembalikan duit zakat. Begitu juga dengan orang yang mengatakan saya mujahidin, saya nak keluar negeri dan sebagainya, saya memerlukan zakat sebab saya tidak ada duit. Lepas itu tak jadi. Khalas, duit itu wajib dikembalikan. Nah, teruskan. Seseorang tidak boleh diberi bahagian atas nama dua golongan. Tapi jika orang fakir telah mengambil bahagian atas nama gharim lalu diserahkan pada pemiutangnya, maka ia boleh diberi lagi sebagai fakir kerana ia sekarang memerlukannya. Nah, ini adalah keadaan yang mana penulis ini mengatakan dia tidak boleh mengambil duit zakat atas nama dua asnaf. Atas nama dua asnaf. Dia memberikan misal seperti apa? Satu orang fakir dan dia juga ada hutang. Dia juga ada hutang. Jadi kita memberikan kepadanya duit zakat. Kita memberikan kepadanya duit zakat. Setelah kita memberikan kepadanya duit zakat, maka dia bayar hutangnya. Dia bayar hutangnya. Setelah dia bayar hutangnya, dia masih dalam kefakiran. Maka sekarang dibolehkan kita memberikan duit zakat sekali lagi. Sekarang atas apa? Atas kefakiran dan bukan atas gharimi. Jadi zakat yang pertama kita memberikan kepadanya untuk mengeluarkannya daripada hutang. Selepas itu kita boleh memberikan kepadanya duit zakat lagi. Sebab dia masih dalam keadaan kefakiran. Nah. Tapi kalau sekiranya dia fakir dan juga hutang, kita hanya memberikan kepadanya duit zakat dan dia lihat kepada keadaannya. Bagaimana dia nak menggunakan duit, dia nak menggunakan duit tersebut. Tamam? Jadi di sini penulis mengatakan tidak diberikan duit zakat atas dasar satu orang itu dia dalam dua asnaf. Kita memberikan dia duit zakat dan kita menganggapnya sebagai satu sebagai satu. Yakni kita hanya memberikan kepadanya duit zakat dan kita tidak membezakan. Nah, teruskan. Peringatan. Bila pemilik harta telah bagikan zakatnya, maka gurulah sebagai bagian amil. Kemudian, jika mustahikin itu jumlahnya terbatas serta harta zakat cukup bagi mereka, maka wajib dibagi rata untuk mereka semuanya. Kalau tidak cukup, maka tidak wajib membagi rata dan tak pula disunahkan. Namun wajib membagikan kepada 3 orang untuk setiap golongan sekalipun mereka tidak berada di daerah zakat waktu kewajipan membayarkan zakat. Memilih membagikan kepada penduduk yang menetap lebih utama. Bila mana memberikan kepada 2 orang saja sedang ada orang ketiganya, maka pezakat terkena kewajipan sebesar harga minimal bahagian semestinya untuk orang ketiga dari harta pezakat. Jadi sekarang insya-Allah kita akan bicarakan tentang bagaimana kita nak mengagihkan zakat. Di sini penulis membicarakan satu orang misalan dia nak mengeluarkan zakat. Bagaimana dia nak memberikan kepada asnaf. Jadi dia mengatakan walau faraqal maliku zakata saqata sahmul amil. Pertama sekali beliau mengatakan kalau sekiranya satu orang itu dia memberikan zakat dengan dirinya sendiri. Yang maksudnya dia tidak memberikan kepada imam. Dia tidak memberikan
yakni pemerintah yang mengagihkan yakni duit zakat. Seperti mana kita di Singapura, yakni biasanya kita bila mengeluarkan duit zakat, kita mengeluarkan sendiri. Yakni kita cari yakni fakir dan miskin dan sebagainya, dan kita memberikan duit zakat. Dan disebabkan ada orang yakni dia melakukan sedemikian sebab dia lihat mungkin dalam sebuah negeri pengagihan zakat itu dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak ada amanah. Jadi daripada kita memberikan duit zakat kepada golongan yang tidak ada amanah, yang mana duit zakat yang kita berikan tidak sampai kepada fakir dan miskin dan orang yang memerlukan, maka lebih afdal kita memberikan kepada mereka-mereka yang kita kenal daripada golongan fakir dan miskin. Jadi apabila kita memberikan, apabila kita mengeluarkan, maka tidak ada asnaf amil. Ini yang penulis mengatakan. Kenapa tidak ada asnaf amil? Sebab kita yang mengeluarkan, kita yang memiliki duit zakat, kita yang memberikan kepada asnaf. Maka kita tidak membagikan kepada asnaf amil. Sebab tidak ada amil di sini. Kita tidak boleh mengatakan saya amil sebab saya mengagikan duit zakat, saya tak boleh. Jadi ini adalah perkara ini yang pertama. Perkara yang kedua adalah seperti mana saya mengatakan tadi, kita lihat di Singapura ini berapa asnaf kita ada. Berapa asnaf ini kita ada. Jadi satu orang dia nak mengamalkan pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Muktamad dalam mazhab Syafi'i seperti mana disebutkan oleh penulis di sini. Ini adalah pendapat yang muktamad. Selepas itu dia menatakan khilaf. Biasanya kita mengamalkan dengan qaul. Kita tak mengamalkan pendapat muktamad dalam bab ini. Tetapi pendapat muktamad dalam mazhab wajib kita memberikan kepada semua asnaf yang wujud. Yang ini sekarang misalan kita di Singapura, ini adalah kalau sekiranya yang mengagihkannya adalah imam. Yang mengagihkannya adalah imam, wajib dia merangkumi. Tapi kalau sekiranya kita bukan yang ini imam, kita mengagihkan dengan diri kita sendiri. Yang ini misalan kita mengagihkan sendiri. Jadi kita lihat ini kepada masyarakat kita, berapa asnaf ini kita ada. Jadi misalan kita ada fakir, kita ada miskin, kita ada raghimin, kita ada ibn sabil. Nah, ini empat yang kita ada. Ini ada empat yang kita ada. Kalau kita nak mengeluarkan duit zakat, adakah kita ada kemampuan untuk cari ini empat asnaf ini? Ada orang ini mungkin yang ini dia boleh cari. Dia mengatakan, okey, khalas saya boleh dapatkan fakir, saya boleh dapatkan miskin, saya boleh dapatkan ibn sabil, saya boleh dapatkan raghimin. Kalau dia boleh melakukan sedemikian, masya-Allah, itu adalah yang lebih baik. Tapi kalau sekiranya dia mengatakan yang ini susah ini, saya pun tak kenal orang sangat, keadaan kita yang ini misal dalam negeri zakat tidak diagihkan dengan betul, saya nak keluarkan sendiri supaya saya puas, supaya saya memastikan orang yang terima zakat saya sah, dan saya tahu ini orang miskin dan sebagainya. Kita mengatakan sudah mencukupi kalau sekiranya dia memberikan kepada fakir dan miskin. Biasanya senang kita nak dapat fakir dan miskin. Banyak orang yang fakir dan banyak orang yang miskin ini hatta di Singapura. Kita ada kenal kawan kita misalan dalam keadaan hutang ini misalan, kita berikan zakat kepadanya. Ini atas nama raghimin. Jadi maksudnya kita boleh bagikan duit zakat kita yang ini kepada beberapa bahagian, beberapa yang ini asnaf. Nah, dan ini adalah yang paling afdal. Yang paling afdal yang ini misalan kita lihat ini kepada asnaf yang wujud dan kita bagikan zakat kita kepada kesemua yang ini asnaf ini yang ada. Ini adalah perkara yang seterusnya yang disebutkan oleh penulis. Selepas itu beliau mengatakan kita memberikan 3 orang yang ini pada tiap-tiap asnaf. Tiap-tiap asnaf ini dibagikan kepada 3 bahagian. Jadi kita boleh mengagihkan yang ini dalam keadaan yang ini sedemikian. Biasanya kalau dalam bulan Ramadan senang ini untuk kita cari. Biasanya dalam bulan ini Ramadan. Jadi biasa apa yang saya lihat ada orang buat dalam bulan Ramadan, dia masukkan duit ini dalam sampul. Sampul yang ini hari raya misalan. Dan selepas itu yang ini dia bagikan duit zakat dia dalam sampul-sampul ini. Jadi apabila dia jumpa yang ini orang miskin, dia berikan. Ini yang dilakukan ini oleh sebagian yang orang ini sampai hari ini. Nah, jadi penulis ini balik kepada kitab. Beliau mengatakan summa inin hasaral mustahiquna wa wafa bihimul mal lazima ta'mimuhum. Jadi dia mengatakan diwajibkan yang ini dia merangkumi. Dia yang ini
Dia yani merangkumi. Wa illa lam yajid wa lam yani yundab. Yani berbeza yani kalau sekiranya dia tidak mendapati yani asnaf-asnaf ini yang lain. Dan ini seperti mana saya mengatakan, dia adalah kewajipan yang bagi imam. Kalau sekiranya yang imam ini mengagihkan zakat, maka diwajibkan yang ke atasnya untuk dia merangkumi yang ke semua yang asnaf. Berkenaan dengan selain yang daripada imam, dia kena lihat yang kepada keadaan. Kalau sekiranya yang dia merangkumi yang semua yang asnaf yang dia tahu, dan dia ada kemampuan ini untuk melakukan sedemikian, maka dia melakukannya. Kalau tak, maka dia memberikan yang kepada asnaf ini yang dia mampu memberikan kepadanya. Selepas itu ini beliau mengatakan memberikan yang ini pada tiap-tiap asnaf ini bagi yang ini kepada yang ini 3. Ini adalah balik yang ini kepada ayat ini Al-Quranul Karim. Allah mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara. Yani Allah membicarakan dalam Al-Quran dalam jamak, dan kita dalam bahasa Arab jamak yang paling minimum 3. Itu sebab dalam mazhab Imam Syafi'i diwajibkan yang ini memberikan bagi tiap-tiap asnaf ini sekurang-kurangnya 3. Dibagikan kepada 3. Dan tak semestinya semua nak kena jumlah yang sama. Kita boleh bagi yang ini kepada 3, yang ini beza-beza yang ini jumlah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah ini disebabkan masa, kita berhenti di sini. Jadi insya-Allah ini minggu depan insya-Allah kita bicarakan ini sekali lagi ya, dengan terperinci insya-Allah. Boleh Ustaz. Kalau tidak ada apa-apa soalan, kita tutup ya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'alna allazi yanfa'una wa faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina ma'ahdi kunta wa takar. Rabb wafiqna wa fiqhum bima tardari wa nafa'na karama wa zuqil kull halalan da'ima wa ahina 'ala alama nahda bi khairin wa kufa kull shar. ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأكبر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا بالسمنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح رب اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وجهنا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمره وعصاه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا واتب علينا توبة تغسل كل حوبة واسترنا للعورات وآمين روعات واغفر لوالدينا ربي والمولودين والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع بدلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحضر كل رسول صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عداد طشف الصحب والحمد لله في البدء والتناهي فتنة بصمه وإلى وقم الموت وموت المسلمين المن والموت ويسر إن شاء الله كلهم ظاهر الباطن وإلى حركة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل معنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم صالحات أعمالنا آمين. الله يكرم بفضل سبحانه ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.